أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kehidupan ini, yang sehingga waktu ini masih memberikan kita peluang untuk terus hidup, dan kita mengisi hidup ini dengan taubat dan amal soleh yang boleh membawa kita semakin dekat dengan kasih Allah, cinta Allah dan redha Allah SWT. Tahun lalu dalam program FESCI USM ni, saya berada di Pulau Pinang bercakap tentang muhasabah. Tapi kali ini bercakap pasal cinta, kan? Dan tema hari ini pun memang muhasabah cinta. Dan saya rasa kekok sikit di sini kerana besar kemungkinannya saya orang yang paling tua sekali. Masya Allah. Tetapi Allah masih kurniakan hati yang muda. Kerana ubat bagi orang tua, kata Syahid Abdullah Azam rahimahullah, adalah jihad, bukannya rehat. Saya tidak bersedia lagi menghabiskan usia tua saya dalam RTM, rehat tunggu mati, kan? Jadi saya beritahu kepada penganjur, saya ni cukup sukar nak bercakap 15 minit. Kerana biasanya paling kurang 45 minit. Saya akan cuba latih diri saya, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, khususnya generasi muda yang akan terus memperjuangkan Islam yang ada di Dewan ini. Generasi yang akan dipertanggungjawabkan masa depan Islam di atas bahu mereka, yang merasakan tanggungjawab untuk membawa Islam ke tempat yang sepatutnya, iaitu untuk memerintah hidup manusia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita ini sebenarnya diciptakan untuk kebahagiaan. Manusia dicipta untuk bahagia dan perlu berusaha untuk mendapat kebahagiaan itu. Tetapi kebahagiaan ini tidak mungkin kita perolehi kecuali melalui 3 perkara. Yang pertamanya, kebahagiaan hanya akan Allah kurniakan pada kita apabila kita dapat mengenali Allah SWT. Manusia yang tidak kenal Allah akan diharamkan kebahagiaan itu. Yang keduanya, apabila seseorang itu mengenali Allah, dia akan mentaati Allah. Dan yang ketiganya, apabila dia telah kenal Allah, dia telah berusaha bersungguh-sungguh dan seikhlas hati
untuk mentaati Allah, maka dia akan mencintai Allah SWT. Hanya dengan mengenali Allah, hanya dengan mentaati Allah, dan hanya dengan mencintai Allah sahaja, seseorang itu Allah akan kurniakan kecintaan yang sebenarnya. Kalau kita mengejar cinta, kenalilah Allah dulu. Dan taatilah Allah dalam perkara yang kita senangi atau perkara yang kita rasa sukar untuk laksanakan. Kerana itulah jalan untuk mendapat cinta Allah dan untuk kita mencintai Allah. Cinta adalah satu amalan hati, kan? Bukan mata, bukan jasadi, kan? Tapi cinta adalah amalan hati yang akan wujud dalam lahiriah, dan dia akan tersembunyi pula, dapat dikesani adanya cinta itu. Sebab tu cinta disebutkan it is a noun and it is a verb. Ada perbuatan untuk membuktikan cinta tu. Walaupun di Malaysia ni orang lelaki Melayu biasanya cukup sukar untuk mengungkapkan rasa cinta kepada isteri dia. Kalau isteri dia tanya, abang cinta ke saya tak? Tak payah sebut. Kan? Kadang-kadang dia kata, kalau nak sebut abang cintakan awak tu, geli dia. Sebab lelaki Melayu cakap sukar untuk. Tapi sunnahnya Rasulullah SAW diriwayatkan mengungkapkan cinta dia kepada Khadijah radhiyallahu anha dan kepada Aisyah. Jadi bagi yang sebelah sini yang pada mula-mula tadi saya ingatkan tak hadir dalam majlis ni, kan, biasalah untuk mengungkapkan rasa cinta pada yang telah halal nanti, kan, bukan yang diharamkan. Apabila cinta tersebut sesuai dengan apa yang Allah redha, maka dia jadi ibadah. Rasa cinta itu ibadah, bercinta itu ibadah dalam perkara yang Allah redha. Di sebaliknya, jika ia tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka cinta itu jadi maksiat. Jadi anak-anak yang dikasihi, jangan mulakan rumah tangga yang suci dengan maksiat. Kata Dr. Hisham Al-Awadi, brothers and sisters, you get married to increase your iman. Jadi tidak mungkin meningkat iman melalui maksiat. Kosongkan hati anda daripada cinta yang berbentuk maksiat. Itu pengorbanan yang pertama sekali yang kena buat malam ni. Saya biasa cakap dengan remaja, kalau anda ingin mencintai Allah, hantar mesej terakhir. Ini mesej terakhir dari saya, stop bercinta yang berbentuk maksiat. Hanya cinta lelaki dan wanita dalam rumah tangga saja yang jadi ibadah, yang lain adalah maksiat. Saya ingin menutup tazkirah yang pendek ini dengan jenis cinta. Kan? Sebenarnya ini promosi juga supaya USM jemput saya sekali lagi, nanti kita cakap pasal cinta sungguh. Kan? Kita boleh buat kuliah bersiri tentang cinta. Kan? Ulama membahagikan cinta ni kepada 4 perkara. Sila beri perhatian kerana anda akan jatuh dari salah satu daripada 4 ni. Yang pertamanya, cinta yang berbentuk ibadah. Cinta yang berbentuk ibadah ini adalah kecintaan yang menyebabkan timbulnya perasaan hina kepada Allah. Rasa rendah, rasa kecil sungguh kita. Dah sangat-sangat memerlukan Allah. Jadi kita, cinta beginilah yang kita ingin kejarkan. Dan dalam surah Al-Hujurat ayat 7, sila rujuk. Kita tak sempat nak baca. Allah sebutkan. Ayatnya memang sebut cinta. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Surah Al-Hujurat ayat 7. Allah sebut pasal cinta. Orang yang benar-benar beriman akan rasa cinta kepada keimanan itu. Dan segala yang berkaitan dengan iman.
Sebab tu dikatakan, siapakah orang yang benar-benar beriman? Orang yang mencintai apa yang Allah cintai dan orang yang membenci apa yang Allah benci. Meluruskan hati kepada apa yang Allah kehendaki. Cinta yang keduanya, semoga Allah membersihkan hati kita daripada perkara ni, iaitu cinta syirik. Iaitu kita mencintai Allah dan mencintai yang selainnya, sama saja. Kalau anda mencintai seorang siswi atau seorang siswa sehingga durhaka pada Allah, anda berada dalam bahaya syirik pada Allah. Mengadakan andada, saingan, tandingan pada Allah. Semoga Allah bersihkan kita daripada cinta begini. Yang ketiganya, cinta maksiat yang paling banyak berlaku di kalangan remaja, penyakit paling serius di IPT. Majoriti pelajar-pelajar ni jatuh cinta yang berbentuk maksiat. Iaitu cinta yang menyebabkan seorang itu melaksanakan apa yang Allah haramkan. Bermula dengan pandangan yang Allah haramkan, sehinggalah maksiat jari mengantar SMS dan menaip sesuatu dekat Facebook. Malaysia ni penduduknya sikit, tapi antara pengguna Facebook paling ramai di dunia. Kan? Dan yang keempatnya adalah cinta manusiawi, dia panggil fitrah. Kan? Memang ada. Siapa yang tidak ada cinta ni, hatinya sudah kering dan telah kaku. Jadi kita hendaklah kita muhasabah diri kita. Bagaimana kita menguruskan perasaan cinta yang asal manusiawi ni, kita mencintai ibu bapa kita, mencintai guru kita, mencintai sahabat kita. Dan kita kena tahu juga, setelah kita tahu apa itu cinta, langkah-langkah untuk mendapat mahabbatullah ataupun cinta Allah itu. Di antaranya berada dalam suasana zikrullah, melakukan ibadah, solat, membaca Al-Quran. Ada sikit masa lagi insya-Allah. Jadi tapak ataupun teras untuk mendapatkan cinta Allah itu adalah kita benar-benar mentauhidkan Allah dalam segala aspek hidup kita. Memahami hakikat tauhid rububiyah, memahami hakikat tauhid uluhiyah, memahami hakikat tauhid asma wa sifat itu. Dan kita ikhlaskan ibadah kita. Mengungkapkan cinta senang, membuktikan cinta itu payah. Kalau Allah kurniakan cinta dalam hati kita ni kepada Allah malam ni, pagi besok kita tengok boleh bangun sebelum subuh dah untuk solat taubat 2 rakaat. Siapa yang dapat lakukan, dia merupakan tetamu Allah yang Allah izinkan untuk membersihkan diri dia. Jadi saya mengajak diri saya dan khususnya putra-puteri harapan Islam ini, supaya marilah kita usaha untuk mentazkiyah diri kita, merawat hati kita, dan kita memohon sungguh-sungguh pada Allah supaya dikurniakan pada kita rasa cinta kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan mengharapkan Allah membalas cinta itu. Kerana antara perkara yang paling menyakitkan adalah cinta yang tidak berbalas. Bayangkan pada ketika kita berhajat pada Allah, Allah tidak mau memandang kita dan Allah tidak mau lagi berkata-kata dengan kita. Alhamdulillah, saya tamat sebelum 2 minit. Jadi saya mohon ampun kepada Allah SWT dan mohon maaf kepada hadirin hadirat, khususnya kepada putra-puteri, siswa-siswi USM, walaupun saya bukan daripada kampus ini, tapi jemputan untuk saya hadir dalam majlis USM ni sangat-sangat menyentuh hati. Semoga Allah mengampunkan dosa kita dan memberkati kehidupan kita dan mengurniakan pada
antum semua kejayaan yang sebenarnya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.